叔叔阿姨们午安， Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. 好久不见了， Sudah lama tidak bertemu ya, 2年多了哈， sudah 2 tahun lebih. 看到大家在这里，非常高兴。 Senang sekali bisa bertemu Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini. 刚才还没有开始之前，好，跟你们的主席哈有聊天了一下。 Tadi sebelum mulai saya ada berbincang-bincang dengan Ketua Komisi Kaleb. 你们这个，我刚才跟他讲，你们的咖喱非常棒， Saya katakan bahwa Kaleb di sini sangat hebat, 非常非常棒。 sangat-sangat hebat. 我想是我们全给嘎耶教会国语堂，你们是第一个哈，加乐开第一个开崇拜的。 Saya rasa di GKY, maka GKY Pluitlah yang pertama membuka pintu bagi Komisi Kaleb untuk memulai kebaktian onsite. 求上帝大大赐福给你们。 Kiranya Tuhan memberkati Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. 好，在我们还没有开始之前，我们一起低头做一个祷告。 Mari kita sebelum memulai mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. 亲爱的天父上帝，我们怀着感恩的心来到你面前， Allah Bapa kami yang ada di surga, dengan hati penuh syukur kami datang ke hadapan-Mu. 是你的保守，是你的看顾， Karena kasih dan pemeliharaan-Mu lah, 是你爱的牵引， karena Engkau telah terus-menerus memperhatikan kami, 使我们今天能够再次回到你殿中。 sehingga hari ini kami dapat kembali ke rumah-Mu. 主，我们何等珍惜这一个机会！ Tuhan, kami sangat menghargai kesempatan berharga ini. 还没有疫情之前， Sebelum terjadi pandemi, 我们都觉得我们来到你面前来敬拜你是理所当然的事情。 kami merasakan bahwa kami punya kesempatan untuk datang beribadah di sini merupakan satu hal yang biasa. 我们能够到教会里面，这是一个很普通、再平常不过的事情。 Kami merasa bahwa datang ke gereja merupakan satu hal yang sangat-sangat biasa. 但是你却让我们经历这个疫情之后，使我们看到， Tetapi melalui pandemi kali ini, Engkau telah memperlihatkan kepada kami. 每一次能够到你的殿中， Setiap kali kami punya kesempatan datang ke rumah-Mu, 这是何等大的恩典！ ini merupakan satu anugerah yang sungguh besar. 求你让我们每一个人都怀着感恩的心来到你面前。 Tuhan, tolonglah kami agar setiap kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur ke hadapan-Mu. 让我们在这个特别的月份里面， Kiranya kami di bulan yang sangat spesial ini, 我们更是要思想上帝你自己特别的爱。 kami renungkan kasih-Mu yang luar biasa. 我们愿意把下面时间恭敬交托， Kami mempersembahkan seluruh waktu berikut kepadamu ya Tuhan. 求圣灵来引导我们， Kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami. 听我们祷告， Dengarlah doa kami 奉耶稣的名， dalam nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 大家都看到了在屏幕上的这个相片， Bapak-bapak, ibu-ibu sudah melihat ya apa yang ada di depan kamera yang ada tertunjuk di sini. 我相信这样的场景大家一定不陌生。 Saya rasa kita semua tidak asing lagi dengan suasana seperti yang terlihat di sini. 就知道我们平常去超市、商场里面买东西的时候，一定会有这个步骤哈。 Ini merupakan salah satu tahap yang harus kita lalui apabila kita belanja di supermarket. 当我们看到很多人在排队的时候， Kalau kita melihat banyak orang yang sedang berbaris 你们 ngantri, 会不会是什么？像最后那个人一样，左看一看，看一下什么时候能够轮到，快轮到自己。 apakah kalian bisa seperti orang yang terakhir berdiri itu ya, lihat kiri, lihat kanan, lihat jam berapa ya bisa kegiliran. 又或者说看一下哪一个队伍更短， Semua. 哪一个排队最短。 Biasanya kita suka mencari ya antrian yang lebih pendek. 我们就快就跑过去那边。 Kita akan buru-buru ke sana. 为什么呢？ Mengapa? 因为我们都不喜欢等，是吧？ Karena kita tidak suka yang namanya menunggu atau menanti. 我们都喜欢是快， Kita kalau bisa sih cepat, instan. 快买单，快回家。 Cepat bayar, cepat pulang. 有没有人说：“哎呀，不会呀，传道，我好喜欢等的。 Ada nggak yang mengatakan, oh enggak kok, contoh saya suka menunggu. ”有吗？ Ada nggak? 有的请举手。 Kalau ada boleh angkat tangan.
对啊，我们都没有人会喜欢等，对吧？ Nah, kelihatan ya, kita tidak suka menunggu. 我们知道，因为这个疫情的缘故， Nah, karena pandemi, 我也是已经2年多了没有回娘家。 saya sudah 2 tahun lebih tidak pulang ke rumah orang tua saya. 可能很多人都知道我不是印尼本土的，我是从中国广州过来。 Banyak orang tahu bahwa saya itu bukan berasal dari sini, bukan orang Indonesia. Saya berasal dari Guangzhou di Tiongkok. 还没有疫情之前，每年回去， Sebelum terjadi pandemi, saya setiap tahun saya pulang. 但是因为疫情， Tetapi karena terjadi pandemi, 哇，这个要回娘家的心啊， hati saya yang menggebu-gebu, yang mau pulang ke rumah orang tua, 那是非常非常的期待的。 itu merupakan satu penantian yang sangat-sangat sulit. 在这个等待的过程当中， Di dalam proses penantian ini, 都非常的难过。我们说， saya merasakan bagaimana susahnya hati saya. 今天可能也是有很多人会问， Mungkin hari ini banyak orang bertanya-tanya, 到底这个疫情什么时候能够结束呢？ kapan sih pandemi ini bisa berakhir? 我们到底要等到什么时候呢？ Kita harus menanti sampai kapan? 可能有一些弟兄姐妹们也在祷告里， Mungkin ada saudara-saudari yang berdoa. 我们都已经常常祷告了， Kita sudah sering berdoa. 那为什么上帝都好像没有听我们的祷告呢？ Kok sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita ya? 这都是我们在生活当中是非常现实要面对的一些问题。 Ini merupakan satu fakta nyata yang harus dihadapi oleh setiap kita. 在我们感觉厌烦、 Pada saat kita merasa bosan, 疲乏、 kita merasa capek, 信心摇动， waktu iman kita mulai goyah, 上帝就借着他的话来激励我们， maka melalui firman-Nya Tuhan memotivasi kita. 他会借着他的话来提醒。 Dia melalui firman-Nya mengingatkan kepada kita. 正如以赛亚先知所告诉我们的， Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, 上帝说：“他说你岂不曾知道吗？ Tidakkah kau tahu? 你岂不曾听见吗？ Tidakkah kau dengar? 永在的神耶和华，创造地极的主， Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. 并不疲乏，也不困倦。 Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. 他的智慧是无法测度的， Tidak terduga pengertiannya. 疲乏的他赐能力， Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, 软弱的他赐力量。 menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 就算是少年人，也会有疲乏困倦， Orang-orang muda pun menjadi lelah dan lesu. 强壮的也必然会传扬跌倒。 Dan teruna-teruna pun akan jatuh tersandung. 但是 Tetapi 他说：“但那等候耶和华的， orang-orang yang menantikan Tuhan 必会重新得力， akan mendapat kekuatan baru. 他们必如鹰展翅上腾， Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. 他们奔跑却不疲倦， Mereka terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. 行走却不疲 Mereka 乏。” berjalan dan tidak menjadi lelah. 我们知道今天的题目是等候中的盼望。 Di sini tema kita adalah pengharapan dalam penantian. 怎么样能够在等候当中能够得到盼望呢？ Bagaimana di dalam penantian kita mendapatkan pengharapan? 我们知道先知以赛亚他在写这段的经文的时候， Kita tahu saat Nabi Yesaya menulis ayat-ayat ini, 其实是预言了，当时是主要是针对了为将来会被掳去到外邦的这群以色列民。 dia sedang dia sedang mewahyukan keadaan yang akan terjadi untuk masa yang akan datang. 在以赛亚书的40章到55章里面， Di dalam Yesaya pasal 40 sampai 55都讲述了以色列人将会被掳去巴比伦。 di situ dikatakan bahwa Yesaya Israel akan dibuang ke Babilonia.
我们知道以色列人他们一直都有敬拜上帝， Selama ini orang Israel memang tetap menyembah Tuhan. 但是如果我们看列王记上下的时候，我们发现 Tetapi saat kita melihat 1 dan 2 raja-raja, kita dapat menemukan 他们虽然一边敬拜上帝， walaupun memang mereka tetap menyembah Tuhan, 但是他们一面又在国中建立了丘坛， tetapi di pihak yang lain mereka tetap membangun tiang-tiang berhala. 他们向巴力烧香， Mereka tetap membakar dupa untuk Baal 他们也侍奉别的神。 dan mereka melayani ilah lain. 他们心里想， Dalam hati mereka berpikir, 只要有圣殿在， asalkan ada bait Allah, 那么耶和华上帝呢，他就必然会保护他们国家安全。 maka Allah Yahweh pasti akan menjaga dan memelihara negara mereka. 直到上帝再兴起一些先知起来去提醒他们， Akhirnya Tuhan pun mengutus nabinya untuk mengingatkan kepada mereka. 他们就悔改。 Maka mereka pun bertobat. 但是过了一段时间， Tetapi di kemudian hari 他们又重蹈覆辙。 mereka mulai jatuh lagi. 这样的生活在他们的历史当中不断的重演， Di dalam sejarah kehidupan mereka terus berlangsung keadaan yang demikian. 以致到最后发生了刚才我们所讲的事情。 Akhirnya terjadilah apa yang tadi kita baru baca bersama. 上帝把他们交到外邦人之手， Tuhan telah membuang mereka ke dalam tangan orang kafir. 上帝让先知以赛亚他在异象当中看到， Di dalam penglihatan Tuhan memperlihatkan kepada Nabi Yesaya 神的子民以色列人他们被掳到外邦当中的一些凄凉情况。 Tuhan memperlihatkan kepada Yesaya keadaan yang sungguh menyedihkan, keadaan yang tragis yang akan dialami oleh umat Israel sepanjang pembuangan ke Babilonia. 我们从地图当中我们可以知道， Dari gambar kita juga dapat melihat 从耶路撒冷到巴比伦， dari Yerusalem sampai ke Babilonia 当时是没有汽车哈，不像现在这么好，有汽车、有摩托车、有这些工具。他们那个时候没有，只能够什么徒步而行。 Zaman dulu itu belum ada mobil, belum ada motor seperti kita sekarang ini. Jadi mereka harus berjalan kaki. 所以当他们从耶路撒冷走到巴比伦国的时候呢，大概步行哈，大概需要4个月的时间。 Dari Yerusalem mereka kalau berjalan kaki ke Babilonia mereka membutuhkan waktu kira-kira 4 bulan. Berjalan kaki 4 bulan. 我们试想一下，这么长时间的步行， Coba pikirkan perjalanan yang begitu panjang. 一定是很辛苦。 Pasti sulit sekali. 不要说我们要走4个月， Jangan bilang berjalan 4 bulan. 让你们走4个小时，你们都已经什么？ Berjalan 4 jam saja gimana rasanya? 我们可能就已经要趴倒在地了。 Mungkin sudah mau pingsan ya. 所以当时以色列人他们肯定也是心灵上非常的疲惫不堪，还有他们的心情更是痛苦，又是沮丧。 Pada saat itu pasti keadaan orang-orang Israel mereka sangat letih, lesu, bahkan hatinya penuh kesedihan. 而他们沦落到异国， Dan mereka sudah jatuh ke dalam negeri lain. 不是居住4个月， Bukan tinggal selama 4 bulan. 而是70年。 Tetapi selama 70 tahun. 我们试想一下，神的子民以色列人他们居住在外邦之国是70年之久， Coba pikirkan masa pembuangan selama 70 tahun di negara lain. 他们心情会如何呢？ Bagaimana suasana hati mereka? 我们知道他们被掳是出于上帝对他们严厉的管教。 Mereka bisa dibuang atau ditawan ke Babilonia. Itu merupakan satu hajaran Tuhan yang keras kepada mereka. 但同时，上帝也是借着先知的口去告诉他们， Tetapi di saat yang sama Tuhan juga memakai Nabi Yesaya untuk memberitahukan kepada mereka. 他们虽被掳到外邦， Walaupun mereka terbuang di negara kafir, 但仍然有盼望。 namun mereka tetap berpengharapan. 只要他们愿意回转， Asalkan mereka mau berbalik kepada Tuhan. 只要他们仍然依靠上帝， Asalkan mereka tetap mengandalkan Tuhan. 终有一天， Suatu hari
神应许他们要重回家园。 Tuhan berjanji akan membawa mereka kembali ke kampung halaman mereka. 这是耶利米书29章11节里面告诉我们的。 Yeremia ini merupakan janji di dalam Yeremia pasal 29. 他说：“耶和华说， Dia katakan, 我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾的意念，要叫你们末后有指望。” rancangan yang kuberikan kepadamu adalah rancangan damai sejahtera, supaya hidup kalian akan penuh dengan pengharapan. 上帝的心意 Maksud hati dari Tuhan 不是降灾难的心意， bukanlah hati yang merancang malapetaka. 它是赐平安的， Dia merancang untuk damai sejahtera. 它是给我们有指望的。 Dia memberikan pengharapan kepada kita. 而在这个过程当中， Di dalam proses ini, 我们必须要有一颗专心依靠，并且要对上帝有信心。 kita harus memegang sikap hati untuk terus memandang, berfokus kepada Tuhan dan bersandar kepada Dia. 因为我们知道，没有信心就没有盼望。 Karena kita tahu tanpa iman tidak ada pengharapan. 草必枯干， Rumput-rumput akan kering, 花必凋谢， bunga menjadi layu, 唯有我们神的话必永远立定。 tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. 就正如昔日摩西， Seperti apa yang dikatakan oleh Musa. 他带着以色列民出埃及， Dia membawa orang Israel keluar dari Mesir. 到红海前面的时候， Saat dia tiba di hadapan Laut Merah, 我们可以看到是前无去路， kita melihat bahwa di depan tidak ada jalan, 后有追兵。 di belakang ada tentara yang mengejar. 但是摩西凭信， Tetapi Musa bersandar kepada imannya, 勇敢踏出了地 dengan 步， berani dia melangkah. 就有了今天我们所看到的神在江河开道路。 Maka hari ini kita dapat melihat mujizat yang begitu besar. Tuhan telah membelah Laut Merah. 以色列人过红海的这个神迹发生， Maka terjadilah mujizat orang Israel melewati Laut Merah. 还有罗亚， Demikian juga dengan Nabi Nuh. 罗亚他因信上帝， Nabi Nuh dia percaya kepada Tuhan. 他不畏人言， Dia tidak 不畏人言，不畏惧别人的言语， dia tidak takut akan omongan orang. 不怕别人的嘲笑。 Dia tidak takut tertawaan orang. 他造了一艘方舟， Dia membangun sebuah bahtera. 救了一家8口。 Maka dia pun menyelamatkan sekeluarga mereka yang terdiri dari 8 orang. 还有一位我们最熟悉的 Ada satu lagi yang kita sangat tidak asing lagi, 亚伯拉罕， yaitu Abraham. 亚伯拉罕他还没有看到上帝的应许， Abraham, dia mendengar janji Tuhan. 但是却坚信上帝的话语。 Walaupun dia tidak melihatnya, tetapi dia sungguh-sungguh percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. 他被称为信心之父。 Dia disebut sebagai ayah orang beriman. 在罗马书第4章17到22节里面，这里大段的经文里面很清楚的告诉我们， Di dalam Roma pasal 17 dikatakan demikian 亚伯拉罕的信心。 mengenai iman dari Abraham. 我们都会认为相信的那一刻瞬间就会能够有奇迹的发生。 Kita selalu berpikir bahwa kalau kita sudah percaya maka langsung secara instan terjadi mujizat. 有人认为我们相信，在我们相信那一瞬间就会有答案出现。 Ada yang berpikir bahwa sekali kita percaya, sekali itu juga kita langsung mendapatkan jawaban. 如果上帝没有给我们回答， Kalau Tuhan tidak menjawab, 那么我们会认为是不是自己祷告主错误， maka kita mulai bertanya-tanya apa kita salah doa, 或者是上帝不理我们了。 atau Tuhan cuek sama kita. 但是其实 Tapi sebenarnya 我们需要有亚伯拉罕这样的信心。 kita harus memiliki iman seperti Abraham. 神应许亚伯拉罕，他在75岁的时候赐给他一个儿子。 Tuhan menjanjikan kepada Abraham saat dia berusia 75 tahun, Tuhan akan memberikan seorang anak kepada dia.
在亚伯拉罕75岁的时候，上帝应许要赐给他一个儿子。 Saat Abraham berusia 75 tahun, Tuhan menjanjikan seorang anak untuk Abraham. 但是亚伯拉罕等了多久才得到一个儿子呢？ Tetapi berapa lama Abraham menunggu sampai mendapatkan anak? 等了25年。 Dia menanti selama 25 tahun. 我们可以看到，时间可以磨练一个人的耐心和信心。 Dari sini kita dapat melihat bahwa waktu dapat menempa iman dan kesabaran dari seseorang. 能经历起这个时间的磨练， Dapat melewati ujian dari waktu. 是因为他知道，他深信 Seseorang sanggup melakukannya karena dia percaya. 他所信的那位对象是谁。 Dia percaya kepada siapa yang dia imani. 他知道那一位是叫死人复活、使无变有的神。 Dia tahu dialah Allah yang dapat membangkitkan orang mati, dari mati menjadi hidup, dari yang tidak ada menjadi ada. 我们今天也常说，我们的神是一位无所不能、无所不在、无所不知的上帝。 Kita sering mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha adil, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu. 那么，既如此的话，让我们更加应该如摩西、挪亚和亚伯拉罕，甚至和更多的先知伟人一般。 Jika kita percaya demikian, maka kita pun harus meneladani apa yang dilakukan oleh Abraham, Musa, dan Nabi Nuh. 我们要知道，在我们所经历的，我们自己所经历的一切，不管是什么事情， Kita harus percaya apapun yang kita hadapi, 必然会有上帝的美意在其中。 pasti ada maksud Tuhan, rancangan Tuhan yang baik. 有一句话说到：“风筝因逆风而高飞，人因有逆境而成长。” Ada yang mengatakan bahwa layang-layang itu dapat bertiup karena ada angin yang melawan arus. Demikian juga manusia dapat hidup dengan baik karena kehidupannya tidak lancar. 基督徒的目光应该是长远的， Pandangan dari orang Kristen haruslah memandang jauh ke depan. 因有长远的目光，我们就有什么更长远的盼望。 Karena kita memiliki pandangan yang jauh ke depan, maka pengharapan kita pun semakin ke depan, semakin panjang. 而这份盼望会直接影响到我们今生的行动。 Dan pengharapan itu akan mempengaruhi tindakan kita hari ini. 能使我们在逆境当中， Apabila kita di suasana yang tidak lancar, 能够磨练我们的信心， dapat menempa iman kita, 能够使我们更深刻的去经历上帝的真实性。 membuat kita semakin real, semakin nyata mengalami Tuhan. 我们时常说患难见真情， Kita sering mengatakan bahwa setelah mengalami kesusahan kita baru dapat melihat hati seseorang. 很多人都不喜欢听到患难这两个字， Banyak orang tidak suka mendengar kata kesusahan. 也很多人不喜欢这个患难， Banyak orang tidak suka dengan kesusahan. 很多都喜欢什么一帆风顺、平平安安、事事顺顺利利。 Orang lebih suka semuanya serba lancar, aman-aman saja, semuanya happy-happy. 但是我们看一下，花生长在温室当中，它的生命力更强，还是在路边的花，它的生命力更强呢？ Coba kita perhatikan bunga ya. Bunga itu lebih kuat hidup di dalam rumah yang begitu serba nyaman atau yang bunga yang di tepi jalan. 我相信大家心中都有答案。 Saya percaya saudara semua sudah ada jawabannya. 在箴言书第3章5到6节告诉我们， Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 mengatakan, 他说：“你要专心仰赖耶和华， percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu 不可依靠自己的聪明， dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 在一切事上都要认定他， Akuilah dia dalam segala lakumu, 他必指引你的路。” maka ia akan meluruskan jalanmu. 在我们的人生当中， Di dalam perjalanan hidup kita, 我们需要依赖、等候耶和华。 kita perlu bersandar dan menanti Allah Yahweh. 但是等待依赖耶和华，并不是叫我们什么都不用做。 Nah,
Kalau menanti dan bersandar kepada Allah Yahweh tidak berarti kita tidak melakukan apa-apa. 就正如以赛亚书在这里告诉我们的，以赛亚先知告诉我们，叫我们等候耶和华。 Di sini Yesaya juga memberitahukan kepada kita untuk menanti-nantikan Tuhan. 就能够重新得力。 Maka kita akan mendapatkan kekuatan. 等候耶和华 Menanti Allah Yahweh 不等于 tidak sama dengan 守株待兔。 artinya hanya duduk diam saja. 什么叫守株待兔呢？ Apa yang dimaksud dengan duduk diam? 大家有没有听过这个故事？ Pernah mendengar cerita ini? 讲到有一个农夫， Ada seorang petani, 他每天早上都很早要去田里面工作， setiap pagi dia harus pergi untuk berladang. 一直到太阳下山之后，他才回家。 Sampai matahari terbenam dia baru pulang. 那么有一天，这个农夫在田里面工作的时候， Suatu hari petani ini waktu bekerja di ladangnya, 哇，太阳很猛烈， matahari begitu keras. 汗流满面， Akhirnya dia begitu penuh 非 keringat, 常的辛苦哈 sangat sulit. 啊！就在这个时候， Di saat itu 突然从远处跑来了一只兔子。 tiba-tiba ada seekor kelinci yang berlari. 那这兔子呢跑得很快， Kelinci ini lari begitu kencang, 一个不小心 tidak hati-hati. 啊，可能兔子只是什么眼睛不太好哈， Mungkin mata dari kelinci kurang baik ya. 所以就啪 Maka dia pun nubruk, 撞到了一棵树上面， dia menabrak sebuah pohon. 因为它跑得太快了，这个撞击的力太大了， Karena larinya kekencangan, jadi tupukannya itu begitu keras. 它的脖子就咔， Akhirnya matilah si kelinci 脖子 itu. 就 Maka itu lehernya putus. 断掉了。兔子就这样子就什么当场死在那里。 Jadi kelincinya langsung mati di tempat. 那这个农夫看见之后， Waktu petani ini melihat kejadian ini, 哇，他就快快的跑过去， dia buru-buru ke sana. 把那个兔子一手抓起来， Kemudian dia pun mengambil itu kelinci itu 然后很开心的啊，活都不要干了，就快快的就回家， dengan senang hati. Dia meninggalkan pekerjaannya, dia langsung pulang ke rumah. 要煮这个兔子吃 Dia。mau masak ini kelinci. 同时，这个农夫也心想， Dan dalam hati si petani berpikir, 他说：“天底下既然有这么好的事情， wah ternyata di muka bumi ini ada hal baik begini ya. 那我又何苦那么辛苦的每天在那里耕地呢？ Buat apa saya kerja keras setiap hari bercocok tanam? 啊，就从那一刻开始， Mulai saat itu, 他就整天守在大树旁边， maka dia pun menanti di bawah pohon. 他希望能够等到那一不小心撞到大树的兔子。 Dia berharap terus agar ada kelinci yang tidak hati-hati ketabrak pohon itu. 可是时间一天又一天又一天又一天的过去， Tetapi hari-hari pun berlalu. 他始终没有等到那只撞死在树上的兔子， Dia tetap tidak menemukan kelinci yang menabrak pohon. 反而因为他没有好好去处理他农田的事， Tetapi karena dia tidak mengurus ladangnya, 而使他的田长满了杂草， akhirnya ladangnya penuh dengan rumput-rumput liar. 一天比一天更加荒芜。 Sehari dan demi sehari rumputnya semakin banyak. 圣经告诉我们， Alkitab memberitahukan kepada kita, 我们等候耶和华， kita menanti-nantikan Tuhan. 不是要叫我们不劳而获， Bukan berarti kita tidak usah bekerja hanya 不 berharap 是叫 kepada 我们 rezeki 不付 nomplok. 出努力， Bukan artinya kita tidak perlu membayar harga. 他也是教我们要如鹰一样。 Tetapi Tuhan mau kita seperti burung Raja Wali. 鹰是什么？ Burung Raja Wali itu seperti apa? 鹰它象征的是力量， Itu dia menyimbolkan kekuatan, 它象征着勇敢， simbol keberanian, 它象征着热情的奋斗， simbol kerja keras, 它更是敢于勇于尝试。 dan keberanian untuk mencoba. 鹰要翱翔在天空， Kalau Raja Wali itu selalu harus terbang di udara. 它不是一出生它就能够马上会飞， Tetapi waktu dia lahir, dia tidak langsung bisa terbang.
他乃是经过多次反复的训练， Dia terus dilatih dan dilatih. 他才能够翱翔于天空。 Akhirnya baru dia sanggup terbang di udara. 他知道什么叫做失败乃是成功之母。 Dan burung ini pernah mengalami apa yang namanya kegagalan itu merupakan kunci kesuksesan. 我们知道人生的道路上面 Kita tahu di dalam perjalanan hidup 有坎坷也有平坦。 ada hal yang lancar, ada hal yang tidak lancar. 在座的各位， Saudara-saudari sekalian, 在你们走过的路程里面， di dalam perjalanan hidup kalian, 我相信你们都经历得很丰富。 saya percaya pengalaman hidup kalian pasti sangat kaya. 我也相信在你们每一个人身上都有一个美丽的故事， Dan saya percaya di dalam hidup kalian pasti ada cerita-cerita yang indah. 而你们活到今天， Dan kalian Tuhan izinkan hidup sampai sekarang. 我相信你们也必然会经历了很多的风风雨雨， Saya percaya kalian pasti sudah pernah melewati badai kehidupan. 没有一个人是一帆风顺的。 Tidak ada satu orang pun yang serba lancar. 我们有时候会跌倒， Kadangkala kita bisa jatuh, 但是我们仍然能够继续，仍然要继续前行。 tetapi kita tetap bisa bangkit kembali dan melanjutkan perjalanan. 施布真曾经讲过一句话， Charles Spurgeon pernah mengatakan demikian. 他说：“盼望本身就好像晨光， Pengharapan itu bagaikan fajar. 在顺利的白天看不见它， Waktu siang hari kita tidak bisa melihatnya. 只有在逆境的黑夜才能够看得清清楚楚。” Hanya di malam hari kita dapat melihatnya. 弟兄姐妹们，在这疫情当中， Saudara-saudari sekalian, di saat pandemi ini, 我们有大概快要2年的时间安静在家里面。 sudah hampir 2 tahun kita menanti di rumah. 在这段时间里面， Di saat-saat sekarang ini, 我们经历了上帝的什么作为呢？ apa yang telah kita alami? 我们是否也能够在逆境当中看到上帝所给我们的盼望呢？ Apakah di dalam ketidaklancaran kita, kita juga melihat pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita? 等候 Menanti 不单单需要有信心， bukan hanya membutuhkan iman, 它也是需要有耐心。 juga membutuhkan kesabaran. 正如以色列民，他们70年才能回归。 Seperti orang Israel, umat Israel 70 tahun kemudian baru kembali ke negara asal. 罗马书第8章 Roma 25节里面告诉我们， Roma pasal 8 ayat 25 memberitahukan kepada kita, 他说：“但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。 tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. 雅各书的第5章第7节也告诉我们， Demikian juga Yakobus pasal 5 ayat 7 mengatakan, 他说：“弟兄们啊， karena itu saudara-saudara, 你们要忍耐， bersabarlah 直到主来。 sampai kedatangan Tuhan. 看啊， Lihatlah, 农夫忍耐等候地里宝贵的出产， sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. 直到得了秋雨春雨。 Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. ”在这里告诉我们，他说他将这个忍耐比喻成一个什么？好像一个农夫去忍耐等候他地里面的出产一样。 Rasul Paulus mengumpamakan kesabaran itu seperti petani yang sedang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. 大家都知道这个是什么了呀？ Kita tahu apa artinya ini. 我们都是什么一步一步比较多啊。平常在家里面都，我相信你们很多。如果我们家乐团契里面很多的什么一步一步哈，都很会煮菜的。 Saya tahu ibu-ibu di Komisi Kaleb banyak yang pintar masak. 芝麻 Cima. 啊，这是芝麻啊。 Ya. 那么大家有种过 gambar ini 芝麻吗？ Wijen ya. 味见呀，对，味见。小时候啊，我就是什么读书嘛，就是看了在书上有一些的
科学那些书啊，然后 Waktu 就 kecil waktu saya membaca buku ilmiah, 我就很兴奋，就去向我妈妈讨了一些芝麻， saya gitu semangat, saya minta ini wijen ini dari mama. 我就在家里面前面有一块空地，我就在那里什么撒，就是不知道了，就是撒上去了。 Di depan rumah saya itu ada tanah kosong, maka saya pun mencoba menabur-nabur. 过了一段时间呢，好乖啊，这些芝麻真的能够长起来，好开心啊！ Setelah lewat beberapa waktu ternyata mereka tumbuh dan saya senang sekali. 芝麻发芽长出来呢，时间不会太久， Nah, kalau wijen dia numbuh itu tidak terlalu lama. 但是呢，要等它再长高、要开花时候呢，那个过程就有点久了。 Nah, kalau mau menunggu dia sampai berbunga, sampai bertumbuh besar, itu perlu waktu yang lebih panjang. 那个时候我看到有叶子出来的时候，我每一天一下课第一时间我就跑到地里面就看。 Waktu saya melihat dia begitu cepat bertumbuh, saya terus melihat, wah daunnya mulai ada. Setiap pulang sekolah saya pasti melihatnya. 我都希望它能够一夜长成， Saya berharap di dalam semalam bisa langsung numbuh. 我希望它能够马上开花， Saya berharap dia cepat-cepat berbunga. 我希望它们一下子就能够结果。 Saya berharap langsung bisa cepat berbuah. 但是1天、2天、3天过去之后， Ternyata 1 hari, 2 hari, 3 hari berlalu begitu saja. 我总感觉到好像没有什么改变， Kok rasanya tidak ada perubahan apa-apa? 为什么很久呀？ Rasanya kok lama sekali ya? 那个时候我爸爸妈妈就告诉我， Waktu itu papa mama pun memberitahukan kepada saya. 他说如果你要等到有芝麻收成，你必须要什么？你必须要有耐心。 Kalau Anda mau menunggu sampai wijen itu berbuah, harus sabar. 如果你想那个什么芝麻能够多结芝麻的话，你不是只是来看它， Nah, kalau Anda berharap bahwa pohon wijen ini cepat bertumbuh, Anda bukan hanya melihat dia. 你要帮它除草啊， Anda harus memetik-metik itu yang liar-liar itu harus dicabut, 你要给它施肥呀、 harus dikasih pupuk, 你要给它浇水呀、 harus disiram. 这样子它才能够什么长出 Dengan 好多的 demikian 芝麻出 dia 来。 baru bisa bertumbuh dan bisa berbuah. 我相信我妈妈不会，爸爸妈妈不会对我撒谎， Saya rasa papa mama saya pasti tidak berbohong kepada saya. 所以我就去做了。 Maka saya pun melakukannya. 真的，时间一天一天的过去， Memang waktu sehari demi sehari berlalu. 这个等待的日子啊，就没有像以前那么难熬。 Nah, karena saya tahu bahwa dia akan tumbuh, maka masa penantian ini tidak lagi sulit. 终于有一天， Suatu hari, 芝麻成熟了， nah saya melihat bahwa pohon wijen itu matang. 哇，好多的芝麻出来了， Nah, keluar itu wijen-wijen kecil. 好开心啊！ Saya senang sekali. 我们可以看到， Dari sini kita dapat melihat, 当我们有一个明确的目标的时候， pada saat kita memiliki satu goal atau tujuan yang jelas, 这个过程就不难过。 maka proses ini tidak lagi sulit. 就正如我们基督徒也是一样， Seperti kita di dalam kehidupan. 我们要明确我们每一个人的目标。 Kita harus punya tujuan yang jelas. 就正如耶稣告诉我们， Seperti apa yang Yesus beritahukan kepada kita. 他说他来 Dia datang 是叫我们得生命， supaya kita mendapatkan hidup 并且要得的更丰盛。 dan mendapatkannya dengan berkelimpahan. 而保罗又告诉我们， Paulus juga memberitahukan kepada kita, 他说：“弟兄们，我不是以为我已经得着了， saudara, saya bukan merasa bahwa saya sudah mendapatkan. 我只是有一件事情， Tetapi ada satu hal yang saya mau 就是要 beritahu. 忘记背后， Lupakanlah yang lalu 努力面前， Maka- 向着标杆直跑， dengan semangat menuju ke depan kepada tujuan. 为的是什么呢？ Untuk apa? 就是要得着神在基督里从上面召我来的奖赏。 Yaitu hadiah yang sudah disiapkan oleh Yesus Kristus, disediakan oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang sudah disediakan bagi saya. 耶稣今天的到来， Yesus sudah pernah melewati jalan ini. 是要叫我们得着丰盛的生命， Yesus datang ke dunia ini supaya kita mendapatkan hidup yang berkelimpahan. 这是一个过程。 Ini merupakan sebuah proses.
我们要得着将来的奖赏。 Kalau kita mau mendapatkan hadiah yang akan datang, 圣经告诉我们，这个奖赏就是要那永不朽坏、荣耀的冠冕。 Tuhan akan memberikan mahkota yang kekal yang tidak akan rusak sampai 那 selama-lamanya. 这个就是我们人生的目标。 Itulah target kehidupan kita. 等候中的盼望， Pengharapan di dalam penantian, 成就了我们的信心。 maka telah menggenapkan iman kita. 等候中的盼望， Pengharapan di dalam 能 penantian 够促进我们的生命能够结出更美好的果子。 dapat mendorong kita untuk dapat lebih berbuah. 等候中的盼望， Pengharapan di dalam penantian 使我们能够得着永不朽坏的冠冕。 membuat kita mendapatkan mahkota yang tidak fana. 保罗说， Paulus 我们 mengatakan 应该要在指望中要有喜乐， kita harus punya sukacita di dalam pengharapan. 在忍耐中我们要在患难中要有忍耐， Di dalam di dalam kesusahan ada kesabaran. 祷告要恒切。 Berdoa harus sungguh-sungguh. 也就是说，我们今天所做的这一切， Artinya apa yang kita lakukan sekarang ini 不是靠着我们自己， bukan bersandar kepada kita sendiri, 乃是依靠上帝。 tetapi bersandar kepada Tuhan. 耶稣基督今天已经为我们降生在这个地上， Hari ini Yesus Kristus telah lahir bagi kita di dunia ini. 他的到来代表着拯救、 Kedatangannya itu membawa keselamatan, 和平， damai sejahtera, 还有我们今天所说的盼望。 dan yang hari ini kita sama-sama renungkan, pengharapan. 我们只要把我们生命连接于基督， Asalkan kita menghubungkan hidup kita dengan Tuhan, 他就会使我们能够借着他能够活出丰盛的人生。 maka bersandar kepada Dia, maka kita akan menghidupi hidup yang berkelimpahan. 他会使软弱的成为刚强。 Dia akan memberi kekuatan kepada yang lemah. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 今天在我们的灵里面是否有软弱呢？ apakah di dalam hati kita saat ini ada kelemahan? 可能在这疫情当中，大家经历了很多的事情，可能是亲人们呢，你的亲戚朋友们可能有染上了这个病毒的。 Mungkin kita telah menghadapi banyak gelombang kehidupan. Mungkin ada orang yang kehilangan saudaranya, kehilangan orang-orang terdekat. 你们有没有在祷告当中，你们迫切祷告而得不到上帝的回应，而心生失望呢？ Apa kalian itu pernah berdoa sungguh-sungguh tetapi belum mendapatkan jawaban Tuhan dan merasakan penyesalan, kecewa? 又或者是在这个疫情的环境当中，让你感觉到生活很无助？ Apakah kalian merasa tidak berdaya di dalam menghadapi pandemi ini? 感觉到疲乏无力？ Merasa lelah, lesu, tidak berdaya? 又或者在你的生命里，现在遇到了一些怎么样的挑战， Atau kalian menghadapi tantangan-tantangan hidup? 让你信心软弱的？ Bagi saudara-saudara yang imannya lemah, 但是不要忘记，上帝应许我们， jangan lupa Tuhan berjanji kepada kita, 他说疲乏的他会赐能力， yang letih lesuh Tuhan akan beri kekuatan, 软弱的他会加力量， yang lemah Tuhan akan tambahkan kekuatan, 等候耶和华的 yang 必然会重新得力。 yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. 让我们能够一起都能够有信心、有 Kiranya 耐心，一起来等候上帝应许。 Kiranya kita semua memiliki iman, memiliki kasih, kesabaran untuk menanti-nantikan Tuhan. 因为我们知道神是信实的， Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang setia. 他一定不会使我们的盼望落空。 Dia tidak akan membuat pengharapan kita kosong. 最后，我要用一首歌来结束今天的讲道。 Saya akan mengakhiri dengan sebuah lagu. 不知道大家有没有听过这首歌《如鹰展翅上腾》？ Ada sebuah lagu yang mengatakan bagaikan raja wali yang terbang di udara. 这首是一首非常美的诗歌， Merupakan sebuah puji-pujian yang sangat indah. 它告诉我们， Dia memberitahukan kepada kita, 神已经听了我们的呼求， Tuhan telah mendengar doa kita. 他明白我们的渴 Dia 望， mengerti kerinduan kita.
所以让我们能够放下我们一切的重担， Kiranya kita dapat melepaskan segala beban hidup kita, 脱去一切缠累我们的罪， melepaskan semua dosa-dosa yang mengganggu 我们 kita. 重新恢复神所造我们的荣美。 Kita kembali kepada ciptaan Allah yang semula. 因为 Karena 永在的神，创造万物的主，他的智慧是无法测度的。 Allah yang maha ada, Allah yang kekal, hikmatnya tidak dapat dinilai, tidak dapat dipikirkan. 疲乏的， Yang letih lesu, 他赐能力； dia beri kekuatan. 软弱的，他加力量。 Yang lemah, dia tambahkan energi. 等候耶和华的，必重新得力， Yang menanti-nantikan Tuhan akan 如 mendapatkan 鹰 kekuatan 展翅 baru. 上腾，翱翔在神的国度里。 Mari kita dengarkan lagu ini. 让我们能够飞越所有的艰难和风暴， Kiranya kita semua dapat menembus segala kesulitan, menembus segala badai 单 kehidupan. 单注视在神荣耀的宝座上面。 Hanya berfokus kepada Allah yang bertahta di surga. 求主来帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 借着这段的经文， Melalui ayat-ayat ini, 借着耶稣基督降生， melalui kelahiran Yesus Kristus, 使我们再一次在它里面重新得力， sekali lagi memberi kekuatan baru bagi kita. 如鹰展翅上腾，如鹰展翅上腾。 Ya, 要叫他们唱是吗？你们会唱吗？ Bagaikan Raja Wali yang terbang di udara. 如果会吗？试试看啊！我们一起来尝试一下啊！神已听见我的呼求，他也明白我的渴望，放下重担，脱去一切缠累，恢复神造我的优美形象。永在的神创造万物的主，他的智慧无法测度。疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。等候耶和华，必重新得力，如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里，飞越所有艰难和风暴，单单注视你荣耀宝座，如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里，领受生命恩膏和大能，活出美好自由的风采。让我们真的能够如鹰一样有力量、有勇敢， Kiranya 翱翔 kita 于天空。 bagaikan Raja Wali memiliki kekuatan, memiliki keberanian untuk terbang bebas di udara. 因为我们有创造我们上帝的力量。 Karena kita memiliki Allah Bapa yang memberi kekuatan kepada kita. 愿上帝祝福我们每一位。 Kiranya Tuhan memberkati kita 下面 semua. 请我们一起低头做个祷告。 Mari kita masuk di dalam doa. 我们请徐牧师帮我们做最后祝福祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 让我们一起来进入祷告。 Bapa kami di surga, kami percaya kami mendapatkan pengharapan di dalam Engkau. 亲爱的天父上帝，我们相信我们在你里面有盼望。 Kami percaya di dalam Engkau kami akan terbang tinggi menjulang ke atas. 我们相信在你里面，我们有能力的能够飞腾。 Kami percaya walaupun di usia lanjut dengan tubuh yang semakin melemah, tapi hati kami tetap kuat di dalam Engkau. 我们相信，虽然我们身体软弱，因着我们的年纪，可是我们仍然的在你里面有力量。
Karena kami mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. 因为我们能够从你得到力量。 Tuhan bawa semua jemaat kami untuk boleh terus bersandar kepada firman-Mu. 主啊，求你带领我们所有的弟兄姐妹们能够依靠仰望你， Itulah yang menguatkan kami semuanya. 这就是给我们的力量， Itulah yang membawa kami semakin dalam, semakin berjalan bersama dengan Engkau 是带领我 senantiasa. 们能够更深的认识你，更忠心的跟随你。 Terima kasih Tuhan. 主，我们感谢你， Karena kami percaya kepadamu di dalam Engkau tidak sia-sia tetapi penuh dengan pengharapan. 因为我们知道在你里面，我们充满着盼望，我们的盼望不会白 Biarlah kami 费 boleh 的。 terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan senantiasa. 愿我们都能够永远与你同行。 Terima kasih Bapa. 主，我们感谢你， Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告感恩， Amin. 阿门。